Assalamualaikum. Hari ini kita nak present tentang bab 6 iaitu pembahagian sel. Jadi pembahagian sel. Sel dalam tubuh badan kita sentiasa tumbuh, membahagi dan mati. Oleh itu sel yang mati mesti diganti dengan sel baru. Sel yang baru dihasilkan melalui proses pembahagian sel. Karyokinesis. Jadi karyokinesis ni dia melibatkan pembahagian nukleus manakala cytokinesis melibatkan pembahagian sitoplasma. Sel organisma kita terbahagi kepada dua iaitu sel soma dengan sel gamet. Jadi selain daripada sel pembiakan kita panggil dia sel soma. Sel soma ni dia terhasil melalui proses mitosis mengandungi bilangan kromosom diploid iaitu setiap sel mengandungi 2 set kromosom ataupun 2N. Dalam sel soma manusia 2N adalah sama dengan 46. Manakala sel gamet ni dia terhasil melalui proses meiosis. Dia mengandungi bilangan kromosom haploid iaitu setiap sel mengandungi hanya satu set kromosom ataupun N. N adalah sama dengan 23. Jadi dalam sel diploid, satu set kromosom ni dia berasal daripada induk jantan dan satu lagi daripada induk betina ataupun kita panggil dia kromosom paternal dengan kromosom maternal. Kedua-dua kromosom paternal dengan maternal ni mempunyai ciri ataupun struktur yang serupa. Pasangan kromosom ini disebut sebagai kromosom homolog. Kromatin ni pula dia adalah kromosom yang menyerupai berbenang halus. Jadi kromosom haploid. Kromosom haploid ni setiap kromosom tu dia ada satu salinan je. Kalau diploid pula setiap kromosom tu dia ada 2 salinan je setiap tu. Okey. 6.2 pula pasal kitasel dan mitosis. So kitasel ni dia merujuk kepada turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA untuk serta pembahagian sel untuk menghasilkan 2 sel anak. So kalau mitosis dihasilkan 2 sel anak. Okay, so kitasel ada interfasa, ada 2 fasa je, iaitu interfasa dengan fasa M. Interfasa ni fasa yang paling panjang dalam satu sel, dalam kitasel. Fasa ni dia terdiri daripada fasa G1, S dengan G2. Okey, dekat fasa G1 ni, keyword yang korang kena ingat ialah sel ni dia akan membesar, lepas tu mitokondria dengan jalinan endoplasma dihasilkan. Itu dia punya keyword yang korang kena ingat kat G1. Kalau dekat S ni, korang ingat DNA disintesis. Kalau dekat G2 ni, korang kena ingat sel dia nak kumpul tenaga dan dia nak buat persiapan terakhir untuk masuk ke fasa M iaitu fasa pembahagian sel. Okey, kalau ni kita orang cerita ringkas je. Okey, mitosis ni maksud dia ialah proses pembahagian nukleus sel induk jadi 2 nukleus. So maksudnya di akhir proses mitosis ni akan terhasil 2 sel anak. Lepas tu setiap nukleus ada bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus induk, nukleus sel induk. Okey, dalam nukleus kromatin memendek, ni profasa lah. Dekat profasa ni kromatin memendek dan menebal untuk membentuk struktur kromosom yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Kromosom ni kita akan nampak dia macam 2 benang seiras yang disebut sebagai kromatik kembar. Kedua-dua kromatik kembar ni terikat dekat sentroma. Sentroma ni dia ada dekat tengah-tengah dekat kromosom tu. Lepas tu, membran nukleus akan terurai, nukleolis menghilang, sentriol berpindah ke tutup bertentangan dan gentian gelendong mula terbentuk. Ini dekat profasa. Okey, profasa tadi. Okey, ni metafasa. Okey, cara saya nak ingat pasal PMAT ni ataupun PMAT ni, saya ingat P tu ingat je lah profasa, M tu ingat middle. Maksud middle tu tengah-tengah. Maksudnya semua kromosom ni berada dekat tengah-tengah. Kalau A pula ingat away. Maksud dia A tu maksud dia anafasa, ingat away sebab nanti sel tu akan dia akan pergi menjauhi antara satu sama lain dan bergerak ke kutub bertentangan. Kalau T tu ingat tu, maksudnya terhasil 2 sel waktu tu. Okay, so first kita tengok metafasa ni. Metafasa ni dia kata sentriol kat kutub sel yang bertentangan. Ni 2 sentriol, ni 2. Lepas tu genteng gelendong menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa kat sini iaitu tengah-tengah.
Lepas tu kromosom tersusun. Lepas tu metafasa berakhir bila sentroma mula membahagi. Okey. Anafasa ni pula, sentroma ni kan tadi saya cakap anafasa tu away. So nampak tak dia dua-dua ni dia orang bergerak ke kutub bertentangan. Maksudnya kat sini kalau kita tengok sentroma ni dia dah membahagi lah. Okey, lepas tu berakhir bila kromatik sampai di kutub sel. Anafasa ni berakhir bila kromatik ni semua sampai dekat sini. Yang ini sampai kat sini. Lepas tu okay, telofasa ni kan saya cakap tadi tu. So nampak tak kat sini dia dah jadi macam dua sel. So bila sampai kat kutub bertentangan, kromatik ni dikenali sebagai kromosom anak. Setiap kutub sel ada satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Kromosom berbentuk berbenah halus, halus kromatin semula, nukleolus terbentuk semula, gentian gelendong menghilang, membran nukleus baru terbentuk. So peringkat telofasa diikuti oleh cytokinesis. Okey. Okey. Okey, apa beza mitosis dengan cytokinesis antara sel? Sel tubuhan tak ada sentriol sebab kalau kita dah belajar memang sel tubuhan ni tak ada sentriol. Tapi sel tubuhan masih dia still boleh membuat gentian gelendong waktu mitosis. Okey, cytokinesis ni pula dia akan ada belahan pencerutan. Maksudnya dekat sini dia akan mencerut. So bila dia dah mencerut, dia akan hasilkan dua sel anak. So cytokinesis berbeza antara sel haiwan dan sel tubuhan. Cytokinesis ni pula pembahagian sitoplasma yang berlaku sebaik saja selepas nukleus terbentuk iaitu pada akhir telofasa. So untuk sel haiwan, cytokinesis berlaku bila membran plasma mencerut ke bahagian tengah sel. Microfilament yang ni. Filament yang terdapat kat tempat pencerutan mengecek menyebabkan sel mencerut sehingga terputus jadi dua sel anak. Okey, perbezaan ni ini kalau sel tumbuhan pula. Sel tumbuhan ni dia ada vesikel. Vesikel ni dia akan membentuk plug sel. Lepas tu nanti plug sel ni akan dikelilingi dengan membran plasma baru dan bahan dinding sel baru terbentuk kat ruang antara plug sel. Lepas tu nanti gentian plug sel berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma. Ni plug sel, nanti dia akan bercantum dengan membran plasma kat sini. So pada akhir cytokinesis, gentian selulosa dihasilkan oleh sel untuk menguatkan dinding sel baru. Dua sel anak ni akan terbentuk. Dan setiap sel ni dia berada dalam keadaan diploid. Okay, ni keperluan mitosis. Macam cicak kalau putus esko dia nak sambungkan balik. Ni macam tu hydra. Yang ni bila kita cedera nanti ada sel baru tumbuh untuk ganti sel yang dah rosak. Yang ni sel stem untuk buat daging. Keperluan mitosis yang ni sel stem guna untuk sel stem ni dia menggunakan sel stem daripada susu tulang untuk rawat rawan yang rosak. Maksudnya sel stem ni dia, sel stem ni dia daripada susun tulang. Nah ini bidang pertanian ni pengkulturan tisu. Okey. Okey, meiosis. Meiosis ni kita kena tahu akhir sekali nanti dia akan hasilkan 4 sel anak. Jadinya meiosis ni adalah proses pembahagian sel yang berlaku dalam organ perbiakan untuk menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid daripada bilangan kromosom sel induknya iaitu diploid. Meiosis ni berlaku dalam testis dan ovari bagi dua-dua haiwan dan manusia. Jadi meiosis ni dia membentuk gamet melalui proses gametogenesis dan dia memastikan bilangan kromosom diploid tu sentiasa dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Jadi meiosis ni tujuan dia adalah untuk menghasilkan variasi genetik dalam spesies yang sama. Jadi meiosis ni dia ada dua iaitu meiosis 1 dengan meiosis 2. Meiosis 1 adalah profasa, metafasa, anafasa, telofasa 1 dan meiosis 2 pula adalah profasa, metafasa, anafasa dan telofasa 2. Jadi pada profasa 1, kromatik iaitu bebenang halus tu dia memendek, menebal dan membentuk kromosom yang jelas kelihatan. Manakala kromosom homolog dia berpasangan atau sinapsis membentuk bivalent ataupun iaitu ada 4 kromatik bagi kromosom homolog. Proses pindah silang karan bahan genetik antara kromatik bukan seiras akan berlaku. Jadi pindah silang ni dia akan menghasilkan kombinasi gen yang baru pada kromosom.
tempat di mana kromatik bersilang disebut kiasma. Kiasma tu adalah tempat kromatik tu bersilang. Jadi pada akhir fasa 1, membran nukleus dan nukleolus akan mula menghilang. Kedua-dua sentriol bergerak ke kutub sel bertentangan. Jentian gelendong akan terbentuk antara sentriol. Jadi pada metafasa 1. Metafasa 1, kromosom homolog dia akan tersusun pada satah khatulistiwa. Dan satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog tu dia terikat pada gentian gelendong dari satu kutub sel dan homolognya terikat pada gentian gelendong dari kutub sel bertentangan. Kromatik kembar masih terikat bersama kerana sentroma masih belum berpisah. Jadi pada anafasa 1 pula, gentian gelendong dia akan mengecut dan menyebabkan kromosom tu berpisah daripada pasangan homolog dia dan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Setiap kromosom masih terdiri daripada sepasang kromatik kembar dan terikat pada sentroma dan bergerak sebagai satu unit. Jadi pada telofasa 1, kromosom tiba di kutub sel bertentangan. Setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid yang terdiri daripada satu set kromosom sahaja. Dan gentian gelendong akan mula menghilang, nukleolus muncul semula dan membran nukleus terbentuk semula. Telofasa 1 disusuli oleh proses cytokinesis iaitu pembahagian sitoplasma yang akan menghasilkan dua sel anak. Kedua-dua sel anak yang terhasil berada dalam keadaan haploid. Interfasa bagi meiosis 1 lazimnya singkat dan DNA tidak menjalani replikasi. Jadi bagi profasa 2 pula, meiosis 2 ni dia macam mitosis je, dia lebih kurang je. Jadi profasa 2, nukleolus dan membran nukleus akan menghilang. Setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sentroma. Gentian gelendong mula terbentuk di dalam kedua-dua sel anak. Jadi bagi metafasa 2. Metafasa 2 ni, kromosom tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa bagi setiap sel anak. Setiap kromatik terikat pada gelendong di sentroma. Metafasa 2 tamat bila sentroma dah berpisah. Jadi pada anafasa 2 pula, sentroma kromatik kembar berpisah. Pasangan kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan didahului oleh sentroma. Setiap kromatik pada peringkat ini dikenali sebagai kromosom. Bagi telofasa 2 pula, kromosom tiba di kutub sel. Gentian gelendong mula menghilang. Membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Bilangan kromosom setiap sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom induk. Dan telofasa 2 ni berakhir dengan proses cytokinesis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Setiap sel haploid mempunyai separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Kandungan genetik juga berbeza daripada sel induk yang diploid. Sel haploid berkembang menjadi gamet. Okey. 6.4 pula isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okey, kita sel dikawal oleh sistem kawalan khas pada setiap fasa untuk memastikan pembahagian sel berlaku dengan sempurna. Walau bagaimanapun, kadang-kadang pembahagian sel yang tidak terkawal akan menyebabkan pembentukan tumor. Okey, tumor ni dia ada dua jenis iaitu tumor benigna dengan tumor malignan. Tumor benigna ni dia tak berbahaya dan dia boleh buang dari pembedahan. Kenapa benigna ni tak berbahaya? Sebab dia hanya setempat dan dia tak merebak ke kawasan-kawasan lain. Contoh dia macam dia tak merebak ke paru ke, dia tak merebak kat mana-mana. Okey, malignan ni pula yang bahayalah yang kita juga boleh kenali sebagai kanser. Sebab malignan ni dia dia boleh merebak. Okey, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tumor ni iaitu seperti radiasi. Contoh radiasi ialah sinar X, sinar gamma dengan ultra ungu. Selain itu bahan kimia, contoh dia macam tar dalam tembakau, karsinogen, lepas tu faktor genetik, bakteria dan virus. Okey, sebabkan, sekejap. Okey, sekejap. Okey, kanser ni dia pada awalnya kan dia susah nak dikesan. Kanser yang tidak dikesan pada peringkat awal akan menyebabkan kerosakan organ dan akhirnya membawa maut. So, ya. Yeah.
Ni contoh kanser, perkembangan kanser payudara. So mula-mula tumor ni dari kat sini je. Lepas tu dia merebak. Lepas tu dia makin besar. Lepas tu nanti dia akan pergi ke salur darah. Lepas tu salur darah nanti dia akan attack salur-salur lain yang macam dia bagi kat sini, macam contoh dia salur limfa. Maksudnya kanser ni dah merebak sampai ke salur limfa. Okey. Yang ni pula contoh ketidaknormalan waktu pembahagian meiosis akan menyebabkan contoh penyakit genetik seperti sindrom Down. Okey. Sindrom Down ni berlaku bila genting gelendong gagal berfungsi waktu anak fasa 1 atau anak fasa 2. Akibatnya kromosom gagal berpisah ataupun boleh dipanggil sebagai tak disjungsi. Gamet ada bilangan kromosom tak normal iaitu sama ada 22 atau 24. Kenapa 22 atau 24? Iaitu sebab sel normal kita 23 kromosom. So contohlah kalau dia sama ada dia punya kebarangkalian dia sama ada akan ada 22 atau 24 kromosom. Okey. Tapi kalau dekat case Down syndrome Down ni dia punya kromosom ialah 24. Okey, jika persenyawaan antara gamet normal 23 kromosom dengan gamet abnormal 24 kromosom berlaku zygote yang ada 47 kromosom iaitu satu keadaan yang tidak normal. Okey. Kalau manusia normal dia ada 23 kromosom. Kalau dia gamet tu bersenyawa dengan gamet abnormal iaitu 24 kromosom, dia akan 24 campur 23 akan dapat 47 kromosom. So 47 kromosom ni ialah penyakit Down syndrome. Sebab manusia normal kita punya total kromosom kita 46 saja. Okay, ni boleh tengok dia punya kromosom tambahan dia pada set yang ke-21, set yang ni. Okay. Dalam pembagian meiosis yang normal, kromosom dibagikan dengan sekatan antara gamet. Sekiranya kromosom homolog atau kromatik kembar gagal berpisah, taburan kromosom induk semasa meiosis adalah tidak sekata. Individu sindrom Down mempunyai 47 kromosom iaitu terdapat kromosom tambahan pada set ke-21. Set ke-21 ni juga dikenali sebagai trisomi. Okey, sindrom untuk penyakit sindrom Down ni ialah kerencatan mental, mata sepit dan lidah sedikit terjeli. Okey. Itu saja. So, ya. Sekejap. Okay, itu je. Terima kasih.